Antara ditanya Tuhan, apa kamu gunakan ilmu yang kamu terima itu? Sudah kamu amalkan ke belum? Karena kata Nabi, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli 'abidil wasan. Bukan kata Nabi ni, kata Ibn Ruslan. Seorang ulama namanya Ibn Ruslan. Orang yang ada ilmu tidak beramalkan dengan ilmunya, maka dia terlebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Jadi mana kita ada ilmu tu kita amalkan. Tahu sembahyang kita amalkan sembahyang. Tahu ilmu puasa kita puasa. Tahu baca Quran kita baca Quran. Tahu kita patut bersedekah kita bersedekah. Patut kita berzakat kita berzakat. Amalkan ilmu tu. Itu guna ilmu tu. Bukan saja untuk membangga diri aja. Aku ni banyak ilmu, lulus sekian banyak. Tapi tahu berjemaah tu wajib kita datang berjemaah. Itu guna ilmu ya, untuk diamalkan. Yang paling Allah marah ialah mereka yang ada ilmu tapi tak amalkan ilmu itu. Esok ditanya Tuhan apa kita nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Kenapa kamu pandai bercakap tapi kamu tak pandai berbuat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang hanya pandai bercakap tapi tak pandai melaksanakan apa yang dicakapkan itu. Ya, dalam ayat lain apa kata Allah? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyeru manusia-manusia lain untuk berbuat baik tapi kamu lupakan diri kamu, sedangkan kamu membaca kitab? Apakah kamu tak ada berakal? Afala ta'qilun. Kamu tak boleh tak ada berakal. Hanya menyuruh orang je, dia telah buat. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim dan mengamalkan ilmu. Itulah ya. Mudah-mudahan dengan itu. Baik tuan-tuan dan saudara-saudara. Puan-puan tak ada ya? Malam ni kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk kita ni ialah masih lagi hubbud dunia. Kasihkan dunia. Bab yang ketujuh. Pada menyatakan kasihkan dunia. Separuh kita baca. Ayat Qurannya dah kita baca. Malam ni kita nak sambung lagi pengajian kita tentang hadis-hadis ni pula. Ya. Siapa ada kitab yang Rumi, buka muka surat 128. Terus 124. Yang wintar berapa? 49. Itu yang jawinya. Muka surat 49. Yang Ruminya 124 kita yang apa ayat Quran yang dah kita baca. Bulan sudah, bukan bulan sudah, 5 bulan sudah kita baca. Apa dia ayatnya? Dalam surah An-Nazi'at ya. Apa kata Allah? Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang dulu kita baca tadi ya. Maka adapun mereka yang melampau atau melampau batas akan yang harus kepada yang haram. Dia buat yang harus tu buat yang haram pula tu. Yang harus tinggalkan. Dan memilih ia akan hidup dunia. Dia memilihkan dunia. Wa asaral hayatud dunia. Dia memilihkan dunia daripada akhirat. Dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahawasanya api neraka Jahannam itulah tempat kediamannya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Pakai jahim, neraka jahim itu. Sini terjemahannya Jahannam, tapi jahim itu salah satu neraka yang lain. Neraka ada 7. Ini dah kita bicara dah dulu, yang 5 bulan sudah. Ada 7. Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya jahim, yang ketiga namanya saqar, yang keempat namanya sa'ir, yang kelima namanya hutamah, yang keenam namanya hawiyah, yang ketujuh namanya laza. Mana tak? 7 neraka tu. Mana yang tak ada ya? Tak lalu kita nak neraka tu. Kerana apinya selemah-lemah api neraka, tuan-tuan. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengar ada kenyataan ini. Selemah-lemah api neraka, sekurang-kurang api neraka
adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Apa api dunia yang paling kuat? Ya. Rasa saya laser lah. Laser besi pencahaya. Ya. Yang kawang keras besi pun lagi cahaya. Besi pun cahaya. Ya. Kayu dah tentu cahaya ya. Itu laser. Tapi itu adalah 70 kali ganda lebih lemah daripada selemah-lemah api neraka. Dan Allah hidupkan api neraka itu selama 3,000 tahun. 1,000 tahun warnanya merah. 1,000 tahun lagi warnanya putih. 1,000 tahun lagi warnanya hitam. Sekarang ni api neraka itu dah hitam. Ada. Sudah ada neraka tu. Warnanya hitam. Cahayanya tak ada tapi bahangnya ada. Itu api neraka. Tak lalu kita nahuanya api neraka ya. Itu ayat Quran dah kita baca dulu ya. Kemudian kita sambung Nabi. Sambung pula membaca hadis Nabi tentang dunia ni. Siapa meninggalkan dunia, siapa mengutamakan dunia meninggalkan akhirat, salah ayat tadi ya. Siapa mengutamakan dunia dan meninggalkan akhirat, maka dia itulah orang-orang yang tertipu. Kerana Allah sebut dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Itu dunia ya. Jangan kita tertipu daya dengan hidup dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan di dunia. Itu kata Allah Al-Quran ya. Jadi ayat Qurannya banyak. Salah satu dah saya baca tadi. Yang kitab tadi sudah baca juga. Yang tadi 3 ayat tadi. Ya, fa amma man tagha, siapa yang melampaui batas, ya. Melampaui batas. Tak nak langsung buat yang baik, buat yang jahat aja. Ya. Wa saral hayatad dunya, dia memikirkan hidup dunia aja, meninggalkan akhirat. Apa saja hal dunia aja. Maka dia fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggal dia ya. Kemudian kita tengok apa kata Nabi pula. Dia dalil-dalil ni ada 3 dalil yang kita kena ketahui. Yang pertama dalil Quran, yang kedua dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga dalil daripada para ulama ya. Bila ada 3-3 tu yakinlah apa yang kita cakap tu adalah benda yang benar ya. Dan ini tengok ayat-ayat apa ni, hadis Nabi pula, apa kata Nabi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janahu ba'udatin ma saqa kafirun minha syarbata ma'in." Artinya jika ada dunia ini menyamai pada sisi Allah, kalau ada nilai dunia di sisi Allah sama dengan apa? Sama dengan Allah Ta'ala, sama dengan sebelah sayap nyamuk. Kalau ada harga dunia ni sama dengan harga sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk berapa duit? Kalau kita jual lah, nyamuk ini sayapnya, sayap nyamuk, berapa dia dapat laku? Tak laku pun. Kalau adalah nilai dunia ni si Allah sesama nilai dengan sebelah sayap nyamuk. Apa dia? Nasaya tiada memberi minum. Tiada memberi minum, ia akan kafir daripadanya sekali minum air. Nakkan faham, kalaulah dia dunia ni nilainya sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir tu takkan dapat minum walaupun seteguk air. Seteguk pun tak dapat. Ini tak ada tulis seteguk ya. Dia kata apa daripada orang kafir tu daripada sekali minum. Dia sebut sekali minum. Seteguk air pun tak dapat. Kalaulah dia dunia ni nilai. Tapi orang kafir boleh minum tak? Seteguk air ke minumnya? Berapa banyak minumnya? Kadang-kadang lebih banyak dia daripada dia. Macam benda yang kita tak minum, dia minum. Arak dia minum, kita tak minum. Whisky dia minum, kita tak minum. Brandy dia minum, kita tak minum. Hennessy kita tak minum, dia minum.
Jadi maknanya Allah bagi izin, minumlah, ambillah kamu dunia ni. Makan berapa nak makan, makanlah dunia ni. Dalam dunia. Kerana di sisi Allah dunia ni tak ada nilai. Langsung tak ada nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Setimbang sayap nyamuk pun tak ada nilainya. Jadi kata Allah, ambillah, ambil dunia ni. Tapi di akhirat besok orang kafir tu tak dapat apa yang dia dapati dalam dunia ni. Nakkan nikmat kena beriman dan beramal soleh. Baru ada nikmat di akhirat. Kalau tak, yang mimpilah. Di dunia ni tak kira. Orang kafir dapat, orang tak semayang dapat, orang derhaka dapat, orang menipu dapat, orang menyeleweng dapat, orang membunuh dapat, orang zalim dapat, orang fasik dapat dunia ni. Cari je. Allah bagi, tak Allah izinkan. Tapi di akhirat besok hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu Allah janji. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi nak masuk syurga senang je, dua je syaratnya, beriman dan beramal soleh. Cukup senang, dua je. Beriman dan beramal soleh. Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu. Bukan senang nak beriman. Beramal soleh pun bukan senang. Kerana beramal soleh itu kena ikut cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will reject. Tak terima dari Tuhan. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak Tuhan tak terima. Allah dah khabar dalam Quran. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Allah guna perkataan lan. Lan tu no way at all. Itu lan ya. Tak ada jalan. Wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong daripada orang-orang yang rugi kalau tak ikut cara Islam. Tapi kalau anda akan terima Allah, nak ikut cara Islam. Apa saja kita buat dalam dunia ni, ikut cara Islam. Sebab itu dalam Islam ada adab. Dan adab-adab ini meliputi segenap aspek kehidupan manusia. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar perkara ada terkandung dalam adab-adab dalam Islam. Ada adab-adabnya. Nak menguap ada adab, nak bersin ada adab, nak batuk ada adab. Nak ongong ada adab, nak mamam ada adab, nak tidur ada adab. Ikut cara Islam. Baru diterima Allah ibadah kita. Kalau tak terima. Sedangkan orang kafir buat juga. Kita makan, orang kafir makan. Tapi orang kafir dapat kenyang je. Pahala tak ada. Dia tak jadi ibadah. Tak terima Tuhan. Orang kafir berhiburan, orang Islam pun berhiburan. Tapi orang berhiburan di Islam caranya dapat pahala. Allah bagi pahala, dikira sebagai ibadah. Tapi orang kafir hiburan dapat hiburan juga, tak dapat apa-apa. Orang kafir semayang, orang Islam pun semayang juga, tapi yang diterima Allah semayang cara Islam. Cara orang kafir tak terima di Tuhan. Begitulah seterusnya. Kena ikut cara Islam. Kalau tidak, seteguk ayam tak bagi Tuhan apa minumnya. Kemudian sabda Nabi lagi. Tengok hadis yang lain pula. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman tu duduk dunia macam duduk dalam penjara. Tapi syurga bagi orang-orang yang kafir. Cuma katakan penjara tu. Penjara tu bukan tak makan. Orang dalam penjara makan. Tapi dia makan setakat mana yang dibagi oleh pengawal dia tu siapa yang bagi pegawai penjara tu mana itu dia makan.
Bukan boleh apa? Boleh demand, boleh minta. Aku hari ni nak makan tom yam, boleh ke? Orang menjara. Kan esok nak makan apa? Bistik. Lusa nak makan apa? Panggang ikan apa? Ikan apa? Ikan tilapia umpamanya. Boleh ke? Boleh minta ke? Tak boleh. Apa yang dibagi orang itu dia makan. Itu penjara ya. Teruslah penjara betul. Penjara dalam rumah pun tak lalu kita. Saya baru lagi keluar penjara rumah. Tadi keluarnya. Malam ni boleh kajuk. Kena pakai gelang tau. Tadi buka gelang. Itulah sebelum tu 6 hari dia. 6 hari bukan apa? 6 hari dia. Mulai dari hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, Rabu, hari Rabu ya. 6 hari. Mulai dari hari Jumaat dulu. Hari ni baru lepas. Baru boleh datang ke Parit 12 ni. Kalau nak ngajar tak boleh. Keluar rumah tak boleh. Itu orang dalam penjara lah. Makan ada, minum ada, tapi saya di rumah tu berdua aja. Saya dengan opah aja. Itu saya tukang bawa tarik makan. Nak keluar tak boleh. Opah tak lalu nak keluar. Macam mana? Mujur ada anak. Ada anak dengan tu makan hari-hari. Kita dengan anak pun, apa yang dia hantar itu kita makan. Bukan boleh komplain pun. Dia hantar bola itu makan. Apa yang dia hantar dia makan. Begitulah orang dalam penjara ya. Itu baru penjara di rumah. Belum penjara di neraka. Lagi teruk ya. Belum penjara di mahsyar. Belum penjara di kubur. Itu. Jadi bagi orang beriman, dunia ni seolah-olah dalam penjara. Makan boleh, tapi ada yang boleh makan, ada yang jangan makan. Ya, babi jangan makan, biawak jangan makan, ular jangan makan, katak jangan makan. Itu orang penjara. Nak makan ayam boleh, itik boleh, kambing boleh, tapi syarat pun boleh. Itu orang penjara ya. Bukan boleh makan apa nak. Kemudian apa? Cakap pun boleh cakap, tapi kena cakap yang baik-baik. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Nak cakap dia yang baik-baik tak tahu lebih baik diam. Pakaian pun begitu juga. Orang dalam penjara ada pakaian, tapi apa yang dia bagi orang pakai itu kita pakai. Bukan dia nak minta bos jaket, dia nak minta coat, dia nak minta tie, dia nak minta bow, tak ada. Itu orang penjara. Tapi orang kafir nak pakai, nak pakai bau pun boleh, nak pakai tie pun boleh, nak pakai seluar panjang boleh, nak pakai seluar pendek pun boleh, nak pakai spender pun boleh. Malahan tak payah pakai pun boleh orang kafir tau. Tahu tak tuan-tuan? Ada negara-negara di Eropah tu ada tempat mereka tak payah pakai. Ada kawasan-kawasannya dalam tu semua bogey pakai. Tak ada pakai. Namanya nudist colony namanya, nudist colony. Di Perancis banyak, di Sweden banyak, di Denmark banyak, di Switzerland banyak. Golongan-golongan yang tak payah pakai. Dia ada taman-taman tu telanjang ke lelaki perempuan. Boleh. Syurga. Dalam syurga hidupnya. Tapi orang Islam kena berpakaian, kena menutup aurat, kena pakaian yang sopan dan sebagainya. Itu neraka bagi orang beriman. Tapi syurga bagi orang kafir. Nak makan apa? Makan dah orang kafir. Rasuah boleh, tipu boleh, rompak boleh, samun boleh, apa pun boleh ya. Itu orang kafir. Tapi orang Islam ada peraturan-peraturan yang perlu diikut. Itu artinya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min, artinya bermula dunia itu penjara. Bagi orang ini tulisnya penjaga, tak betul tu, penjara ya. Sebab ada yang Rumi tulis yang penjaga, G itu potong jadi R ya. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Syurga bagi orang kafir. Orang kafir lantaklah nak buat apa pun. Dia boleh nak makan apa pun, nak pakai macam apa pun boleh, nak merompak boleh, nak menyaman boleh, nak menipu boleh. Itu orang kafir saja ya. Orang beriman tak boleh. Semua perkara yang kita terima itu akan diambil kira di akhirat nanti. Akan disum. Tadi tu Imam dah baca. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dengar kan Imam baca tadi, Maghrib tadi. Kemudian kamu akan ditanya. Summa latus'alun. Kamu akan ditanya oleh Tuhan.
apa saja nikmat yang kamu telah terima dalam dunia ni, everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Entah faham tidak ya? Ha. Akan ditanya Tuhan. Apa saja? Itu orang penjaga lah. Penjaga tu bukan boleh suka hati kita aja. Nak makan apa makan lah, nak pakai macam mana pakai lah, nak buat apa buat lah. Penjaga. Tapi orang kafir boleh buat. Dia tak ada halangan. Malaikat pun tak tulis tau. Tak ada tulis, bukan nanti tak tulis. Atik rota apa nama kiraman katibin tak tulis. Orang kafir tu. Buat dosa tak tulis. Kenapa tak tulis? Besok kalau dia dalam keadaan kafir, mati dia kafir, terus masuk neraka ya. Tak ada cek apa-apa lagi dah. Terus dia dihalau neraka tu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu masuk neraka secara berbondong-bondong, neraka jahanam ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, kepada neraka jahanam. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, secara berbondong-bondong. Orang kafir. Tak ada cek. Terus masuk neraka je, apa nak cek lagi? Itu sebab kalau orang kafir tu mau dia menerima Islam, mengucap 2 kalimah syahadat, terus mati, terus masuk syurga. Tahu? Orang kafir tu. Dia dah banyak katakanlah siapa macam George Bush lah umpamanya ya. Dia dah bunuh banyak orang Islam, berapa puluh ratus ribu orang Islam dia bunuhnya. Dekat nak mati dia mengucap menerima Islam, percaya betul-betul, ikut syarat-syaratnya menerima Islam. Lepas tu dia mati. Tak ada buat dosa, tak ada nak apa? Nak hidup lama lepas tu. Elok je mengucap dia mati. Maka dia terus masuk syurga. Kenapa? Dia tak sempat nak melakukan dosa. Tak ada cek. Kalau begitu, jadi kafir dulu boleh ya? Siapa nak katakan? Jadi kafir dulu dekat nak mati dia mengucap dia. Siapa nak katakan? Ganti kan ya? Takut tak sempat. Kerana kita bukan tahu tarikh kita mati ni. Tarikh mati kita di antara rahsia yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala ya. Di antaranya tarikh mati lah. Kalau tahu senang lah. Dekat nak mati tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul mati. Kalau tahu. Ini pasal tak tahu. Ya, ada 10 perkara yang Allah rahsiakan. Di antaranya itulah tarikh mati kita, tarikh kiamat, jodoh kita, keredaan Allah ya, kemurkaan Allah, itu di antara Allah rahsiakan 10 perkara ya. Itu satu tajuk lain. Di antaranya ialah tarikh mati kita ya. Jadi bagi orang yang kafir tu macam syurga tu ya. Lagi apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ad-dunya mal'unatun wa mal'una ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alima wa muta'alliman. Artinya dunia itu ditinggalkan akan dia, dan dijauhkan akan dia, dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya, melainkan zikrullah. Itu dijauhkan ya. Yang lain dunia itu, dalam dunia ni semua dijauhkan kecuali zikrullah. Dia berzikir dengan Allah. Tadi kita zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikrullah ya. Itu terus sampai ke akhirat. Tak ada tinggal dalam dunia ni ya. Melainkan zikrullah dan barang yang kasih Allah akan dia. Apa kita sebut? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min, lagi apa? Al-Mu'aimin. Itu kita sebut. Itu semua apa? Menemani kita di akhirat nanti ya. Yang Asmaul Husna, yang 99 nama tu. Itu kita selalu patut zikir tu. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salam dan seterusnya. Itu yang mengikut kita di kubur. Yang lain tu semua tinggal dunia ni. Tak ada bawa balik, tak ada bawa ke akhirat ya. Zikir
Sebab itu tuan-tuan, jangan suka tuang zikir. Ada orang lepas salam terus bat. Lepas salam bat. Lepas salam bat. Jadi wirid betul. Kalau sekali ada hai tak apa lah. Ini tiap kali. Lepas salam bat. Tahu bat? Apa bat? Naik bat. Kumbah. Jadi banyak zikir ya. Itu akan menemani kita di akhirat nanti ya. Jadi barang yang di dalamnya melainkan zikrullah dan barang yang kasih Allah Ta'ala selain daripada zikrullah, apa saja sebut yang Allah kasih. Apa di antaranya? Menyeru kebajikan, mencegah kemungkaran. Itu di antaranya. Dan akan dia daripada segala taat dan orang yang alim, gitu ilmu. Ada ilmu ya, ada orang yang alim, orang yang ada ilmu. Dan yang belajar ilmu. Begitu juga tuan-tuan yang belajar ilmu. Itu akan menemani tuan-tuan di akhirat nanti. Yang mengajar orang juga. Ya, itu sebab kata Nabi, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, aw walidin salihin yad'u lah." Ya, apabila mati seorang anak Adam itu putus segala amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, sedekah yang panjang gunanya. Itu kalau kita dah mati, kita sedekah untuk masjid umpamanya, selagi masjid berfungsi, selagi itulah kita dapat pahala ni. Itu sedekah dalam dunia ya. Sedekah jariah namanya, panjang kegunaannya. Masjid ke, sekolah agama ke, mana-mana lah. Untuk orang ramai, gunanya tu. Pahala mengalir per kita sampai bila-bila. Sampai hari kiamat. Kemudian apa? Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu tuan-tuan yang ada ilmu, sebarkan. Jangan pakai sendiri saja, sebarkan kepada orang ramai. Selagi ada orang yang apa? Orang yang mengamalkan ilmu itu, selagi itulah pahala bagi dia. Sebab itu saya suka ngajar. Mudah-mudahan apa yang saya ajar itu diamalkan oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan pahala itu mengalir kepada saya walaupun saya sudah padam. Sebab tu guru tu bayangkan Imam Ghazali tu dah berapa ratus tahun dah meninggal dunianya, pahala masih mengalir pada dia. Kenapa? Segala kata-kata dia dipetik, dia sebut kembali, diajar pada guru-guru masjid-masjid surah semua, mengambil pelajaran Nabi Imam Ghazali ya. Awalidin salihin yad'u lah, ataupun anak-anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Sebab kalau ada anak, latih mereka tu supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ya, jangan ada anak baca Quran pun tak reti, sembahyang pun tak reti, tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Jangan ada anak begitu. Itulah yang membawa kita kepada kebinasaan di akhirat ya. Jadi kalau ada anak, latih mereka itu supaya menjadi anak yang soleh. Ya, anak soleh itu satu tajuk lain loh. Jadi itu dia ya. Ini apa kata dia? Dunia itu ditinggalkan akan dia dan jauhkan, tinggal jauh lah, dah tinggal jauh lah, jauhi akan dia. Dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya. Apa saja di dunia jauhkan, tinggalkan. Jangan jadi cita-cita, jangan itulah mati, ingat tak ada. Melainkan zikrullah. Zikir tu yang kita bawa mati ya. Zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sebab zikir la ilaha illallah ya. Banyak zikir. Sebab itu tuan-tuan, tutup imam kalau subuh tu, lepas subuh tu panjang sikit zikirnya sampai tahlil. Kecuali ada kuliah subuh. Itu lain ya. Kalau ada kuliah subuh, jadi pendek kalau sikit zikir tu, kerana menuntut ilmu tu wajib, zikir tu sunat. Kalau tak, panjang zikir tu. Sampai habis tahlil tu ya. Dan tahlil dulu yang kotak-kotak je. Kalau boleh biar sampai 100. Kalau boleh lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, biar sampai 100. Ini dah ada orang dah 15 dah berhenti. Tambah yang muda-muda. Di sini tak tahu lah, tak orang semayang sini. Jadi banyak zikir ya. Dan daripada segala taat, buat apa yang taat. Kita semayang dapat pahala taat. Dan orang yang alim, itu ada ilmu, ajarkan, sampaikan ilmu pada orang lain. Balighu anni walau ayah, kata Nabi ya. Sampaikan ilmu dari aku walaupun satu ayat. Ya.
Dan ilmu sering, dan segala taat dan orang yang alim, dan yang belajar ilmu. Itu juga yang mengaji. Nanti sebab kata Nabi, kalau tahu ngajar, kalau tak tahu belajar. Kun aliman au muta'alliman. Jadi kamu orang yang mengajar atau orang yang belajar. Ya, tak ada boleh ngajar, belajar. Ya, au mustami'an. Kalau dah nak belajar dengar je jadilah. Macam malam ni banyak yang dengar je lah. Kitab tak ada apa tak ada, itu dengar je lah. Itu bukan belajar namanya. Orang belajar ada kitab, ada rujukan, ada tulisan, ada nota begitu nama orang belajar. Yang macam ni dengar je. Tak apalah, masih lagi bagus. Au mustami'an wala takur rabi'an. Jangan kamu jadi orang yang keempat. Ya. Kalau jadi orang keempat, fatahullah. Maka binasalah kamu kalau jadi orang yang keempat. Ya. Jadi itu dia ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Untuk malam ni cukup sekarang itu. Sudah bunyi dah ya. Sekian. Salah silap minta ampun, minta maaf. Kita akan jumpa lagi pada bulan hadapan. Itu pun kalau ada call. You no call, I no come. You got call, then only I come. Kalau tak padam lah, kalau padam habislah apa tak ada lagi. Ziarahlah kubur saya. Kalau padam umpamanya. Alright. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga?